Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tabi'in khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Jawatankuasa Surau Al-Aziz, petugas-petugasnya, sidang jemaah muslimin muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur dan puji kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah dan izin Allah Ta'ala, tuan-tuan, perempuan dalam kalangan hamba-Nya dipilih untuk hadir khususnya dalam surau Al-Aziz ini untuk mendirikan salat berjemaah, dan sudah pun dipimpin oleh Tuan Imam kita melakukan salat fardu maghrib kita berjemaah. Dan tuan-tuan yang hadir awal dapat pula melakukan salat sunat qabliyahnya, dan lepas qabliyah dan lepas daripada sembahyang fardu maghribnya kita buat pula ba'diyah, ya. Sama-sama juga kita dipimpin oleh Tuan Imam berdoa dan sama-sama kita mengaminkannya. Doa-doa yang dibacakan oleh Tuan Imam itu adalah kebaikan untuk dunia dan membawa kepada akhirat. Seterusnya juga kita dipimpin untuk berzikir dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, iaitu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita pohonkan ampun itu ialah semua dosa sekali, yang kecil, yang besar, yang nyata, yang tidak nyata, yang terdahulu, yang sekarang ini kita pohonkan pada Allah Ta'ala, ya, supaya kita sentiasa mohon ampun, supaya kita pergi menghadap Allah. Tidak ada satu dosa pun yang kita bawa, walaupun kita pernah melakukannya, tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. Kita telah menggunakan melalui hidayah Allah Ta'ala itu, kita mohon ampun dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Maka bila mana kita kembali pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala dosa kita, segala dosa saya, tuan-tuan, perempuan, akan diampunkan oleh Allah. Jangan heret sama dosa, kerana kita tahu dalam kubur itu sangat menyeksakan. Baru permulaan kita beralih di permukaan bumi, berada di alam kubur. Di sana akan didatangkan dua malaikat, iaitu malaikat Munkar Nakir. Keduanya akan menyoal, ya. Apabila datang kamu kepada kamu, makhluk yang bernama Munkar Nakir di alam kubur nanti, bila mana disoal kamu, maka jawablah dengan lidah yang fasih. Tidak perlu dihafalkan jawapan pada soalan-soalan yang dikemukakan oleh malaikat Munkar Nakir itu, melainkan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, bertakwa dan beramal saleh sungguh-sungguh, ikut syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ikut jalan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ikut hidayah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita memilih jalan yang lain, kalau kita memilih hidayah yang lain atau petunjuk lain, petunjuk syaitan contohnya, maka maknanya kita berada pada jalan yang sesat. Maka kita akan menjadi makhluk yang sengsara di alam kubur. Bukan alam kubur, baru permulaan di alam kubur, alam yang lepas daripada dunia, kita alam kubur pada mahsyar, seterusnya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Pastikanlah, baik diri saya, tuan-tuan, sama-sama kita nasihat menasihati. Kalau kita baca surah Wal Asr, Bismillahirrahmanirrahim, Wal Asr, Tuhan bersumpah dengan waktu masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh,
wa tawasau bil haq, sentiasa berpesan-pesan, mengajak, menyampaikan kepada orang perkara-perkara yang betul, perkara yang benar yang datangnya daripada Allah. Wa tawasau bis sabr, dan sampaikanlah dalam keadaan kita sentiasa sabar, kerana dalam kehidupan ini ada fitnahnya, ada ujiannya yang akan datang kepada kita dalam usaha kebaikan-kebaikan yang kita nak lakukan. Barang siapa berjaya menjadi orang beriman, beramal saleh, kemudian itu pula untuk mengajak orang supaya melakukan perkara-perkara yang benar dan sentiasa sabar dalam kehidupan ini, ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan kita lakukan, maka kita termasuk golongan orang yang berjaya, bahagia. Itulah kalau tuan-tuan pernah membaca satu kitab yang dikarang oleh tuan guru kita almarhum, namanya Datuk Ismail Qamus, almarhum Datuk Ismail Qamus, Indahnya Bersyariat, kan? Indahnya bersyariat tu maknanya indahnya kita ni bila kita ikut jalan yang Allah Ta'ala beri hidayah, syariat yang Allah Ta'ala turunkan, indahlah kehidupan kita. Bukan saja di dunia, indah sampai ke akhirat, menuju ke syurga Allah Ta'ala. Seperti mana ayat kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Allah Ta'ala dah tunjuk dah jalan yang lurus, tetapi kita pilih juga jalan yang dipetunjuk oleh syaitan. Jadi elakkan, ya, kalau kita rasa kehidupan kita ini nampaknya sudah nampak kesesatannya, belok kita berada siratal mustaqim balik. Kerana kita tak tahu ajal kita. Hari ni seorang kawan saya ustaz, ya, yang meninggal tu, tahu lah mengajar di mana, mungkin KPM kot, ya, dia KPM meninggal kerana kanser. Jadi itulah kematian ini, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datangnya ajal kamu tidak akan tercepat walaupun satu saat, dan tidak akan terlambat walaupun satu saat, ya. Bersiap sedia, mana yang perlu taubat, taubat, ikut tata syahadat taubat. Mungkin tuan-tuan dah belajar berkaitan dengan taubat. Kalau tak belajar, tengoklah dalam Google lah apa yang dikehendaki dengan taubat. Seterusnya tuan-tuan, kitab yang kita baca ialah indahnya salat berjamaah. Tadi saya sebut indahnya bersyariat, maka indahnya salat berjamaah ni sangat indahlah salat berjamaah ni. Kadang-kadang kita rasa kesusahan, kesukaran nak melangkah jauh ataupun nak turun daripada orang yang sekitar ni, daripada lift, ya, melangkah, kemudian itu nak berada beberapa masa dalam surau ini untuk berjamaah dan sebagainya, kita rasa susah. Tapi sebenarnya kalau kita menjadikan dia satu perkara yang indah, dia akan menjadi indah, tuan-tuan. Kalau kita jadikan dia satu perkara yang sukar, maka dia akan menjadi sukar. Maka cubalah usahakan supaya itu menjadi indah, ya. Kalau indah maknanya akhirnya kita akan bawa suka, gembira. Jangan kita tak jadikan dia indah. Bila mana kita tak jadikan dia indah, kita tak suka melakukannya. Bila mana kita tak suka melakukannya, kita lakukan juga. Contohnya salat berjamaah, kerja-kerja nak jamaah, nak turun zuhur, ustaz, nak turun subuh, nak turun asar, maghrib, isyak, sebagainya, berapa kali nak turun, nak berjamaah, ya. Jadi rasa malas, tapi dengan ustaz kata tak jamaah nanti tak banyak pahalanya, masuk neraka sebagainya, kerana fardu kifayah, malas buat juga. Ingat, Allah Ta'ala mengingatkan di antara tanda-tanda orang munafik itu ialah mereka menipu Allah, dan akhirnya Allah menipu mereka. Di antara tandanya, ya, apa dia? Iaitu bila mana mereka itu sembahyang, mereka mendirikan sembahyang dalam keadaan malas. Jangan malas, rajinkan, sukakan, tukar cepat, ya. Bukan tak ada, ada pada semua orang, mungkin ada, pada saya kadang-kadang ada juga. Cepat kita istighfar, ya Allah, ya Tuhanku, jalan syariat Kau lah yang terbaik, ya Allah. Maka langkahkanlah kaki kita, bangun daripada tidur untuk kita datang berjamaah, ya. Kerana bila mana kita rasa kita dirikan dalam keadaan kita malas, kita tak semangat, maka Allah Ta'ala kata di antaranya orang yang sembahyang keadaan begitu, mereka tidak ingat Allah, melainkan hanya sedikit. Apa keburukan orang munafik? Bila mana Allah Ta'ala mengkategorikan seorang itu sebagai orang munafik, maka dia diletakkan dalam neraka yang paling dalam sekali, yang paling bawah sekali. Lebih bawah lagi neraka daripada golongan orang kafir, ya. Kerana mereka menipu Allah, ya. Maka mereka diletakkan dalam neraka yang paling dalam sekali. Kalau tak silap saya, neraka Hawiyah, tak silap saya, maaf ya kalau salah, neraka Hawiyah. Sedangkan syurga dia makin naik ke atas sampai 100 darjat, maka neraka dia ke bawah, ya, dia makin dalam, makin dalam, makin dalam. Bayangkanlah tuan-tuan, bayangkanlah
renungkanlah betapa Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam Quran sana berkaitan dengan azab-azab neraka itu yang akan ditimpakan kepada orang yang melakukan kemungkaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insafkan, jangan biarkan sampai membawa kita kepada mati. Kalau mati besok tak boleh nak buat apa-apa dah, maka pada ketika itu kita menyesal macam mana pun, terima sajalah akan hukuman yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan salat berjamaah minggu bulan lepas kita dah baca berkaitan indahnya salat berjamaah ini dikatakan oleh Nabi 27 darjat. Maka para alim ulama pun cuba mengkajinya, di antaranya Ibnu Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. Dia mencari apakah yang terkandung dalam 27 darjat, ya. Maka dengan itulah dia telah pun cuba mengumpulkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya bacakan dulu apa dia 27 itu. Maka dihuraikan oleh seorang ulama yang namanya ialah Ustaz Muhammad Subki Abdul Rahman Al-Hafiz, dan karangannya yang dicetaknya itu disemak oleh Tuan Guru Haji Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Saya dah baca yang pertama, iaitu orang yang datang berjamaah ini berbeza dakwah semai sendiri berkaitan azan. Orang datang berjemaah, dia akan dengar azan, dia akan jawab azan, dia akan doa dan selawat pada Nabi. Fadilatnya saya dah bacalah. Kalau rasa terlupa, buka balik video yang dirakamkan dulu, ya. Ya. Kemudian bersegera datang ke masjid, kerana orang datang berjemaah dia takkan lewat. Malahan kalau dia ada lagi dalam rumah sekitar ni, bila dengar saja azan, dia akan terpaksa bergegas. Kerana di antara azan dan aqamat tu lebih kurang 10 minit. Kalau dia tidak cepat bersiap dalam 10 minit, maka nanti dia akan jadi makmum yang masbuk ataupun tak dapat langsung berimam. Kalau boleh datang lebih awal lagi sebelum azan, dan bila mana dikumandangkan azan, jawab. Kerana kalimah-kalimah itu adalah kalimah-kalimah keagungan Tuhan, kalimah-kalimah syahadah. Man qala la ilaha illallah akhir kalam dakhala jannah. Contohnya kalimah la ilaha illallah saja yang kita ucapkan, mati dalam keadaan kita begitu, orang itu masuk syurga. Bayangkan tuan-tuan, hebat, ya. Lebih lagi lah kalimah syahadah dan juga kalimah-kalimah yang lain juga. Kemudian diikuti bersegera datang. Jangan kerap kita nak menjadi masbuk. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ada juga yang awal, hari Jumaat dan sebagainya, tengok awal dalam sampainya, ya. Tapi kadang-kadang berada di merata-rata tempat. Tak ada lagi pada saf yang pertama. Patutnya orang yang paling awal datang rebut berada pada saf yang pertama. Tapi ingat, jangan hantar sejadah je dulu, orangnya merayau ke tempat lain, ya. Ada juga orang pergi hantar serbannya dulu, hantar je punya sejadah dulu, tak, kemudian dia merayau ke tempat lain. Itu tak adil namanya, ya. Tak adil. Kita nak saf hadapan, kita letak, kita duduklah. Kecuali mungkin kita nak keluar ambil wuduk sekejap, tapi tak, pergi dulu duduk di gerai makan, kemudian datang balik. Ada yang buat macam ni. Itu tak betul caranya, ya. Bukan macam tu caranya kita nak berut pada sah yang pertama. Kemudian duduk kita, semasa kita duduk itu kita dikira sebagai orang yang dalam sembahyang. Bayangkan tuan, pahalanya, orang sembahyang begitu besar pahalanya, dan kita dikira pula sebagai orang yang dalam keadaan kita sembahyang. Kemudian menuju ke berjalan ke masjid itu pun saya dah beritahu dah tu hari banyak, buka balik, ya. Kemudian berdoa ketika masuk masjid pun jangan lupa, ya. Jangan lagi kita ambil abai cuai tuan-tuan. Di rumah kita banyak diajarkan oleh Nabi. Itu nama sunnah. Bila nama sunnah itulah syariat. Yang saya kata tadi indahnya bersyariat, tapi kita biarkan gitu je berlalu. Masuk tandas tak baca doa, keluar tandas tak baca doa, nak makan tak baca doa, semua tinggalkan gitu je. Rugi. Sedangkan kalau kita makan pun kita baca doa, apa dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul tak? Ya, berkatkan apa? Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana, apa rezeki yang kau bagi pada kami, fima wa qina azabannar, jauhkan aku daripada azab neraka. Kerana kemungkinan makan yang kita makan tu boleh membawa kepada neraka. Kerana makanan yang haram itu, daging yang terjadi daripada makanan yang haram, maka neraka lah lebih utama baginya. Kita minta lindung, kita nak usaha lah, nak cari benda yang halal untuk beri makanan atau bernafkah anak bini kita. Tetapi kadang-kadang kita manalah tahu tuan-tuan pendapatan kita ini. Waqina azabannar. Kemudian Allahumma barik lana, berkati rezeki yang dibagi ini ya Allah. Berkat itu maknanya bertambah-tambahlah rezeki kita. Tapi kita biarkan, kalau boleh tambah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian baca belah doa makan, sempurnakan semua tu. Ya, itulah maknanya indahnya berjamaah, indahnya bersyariat.
Kalau kita tinggalkan itu semua, syariat mana yang kita bawa? Tak adalah, sikit-sikit saja, terpilih-terpilih, ya. Ambil, bukan sembahyang syariat sembahyang saja, bukan puasa saja, seluruh kehidupan kita itu ialah merupakan syariat yang perlu kita ikut, seperti mana kita ikut junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kita menjejaki perkara tersebut, kena suka, kena gembira. Kalau kita tak suka, tak gembira, letih kita tuan-tuan, ya, malas. Kalau tak suka, sukakan hati kita, ya. Kalau kita suka, maka apa juga kerja yang kita buat, kita tak akan jadi malas, insya-Allah kita akan jadi rajin. Kemudian juga dikatakan di antara yang 27 darjat itu, satu menjawab azan, yang kedua segera datang ke masjid, yang ketiganya dia kata berjalan ke masjid seperti mana Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, dia kata berjalan ke masjid, dia kata mengenai kelebihan yang ketiga, berjalan ke masjid. Ibn Hajar mengatakan mukallaf datang ke masjid dengan tenang, sama ada dengan berjalan kaki atau berkenderaan, maka akan mendapat fadilat yang besar, ganjaran yang tertentu daripada Allah. Pada seperti ini tidak akan wujud sekiranya seorang itu salat bersendirian. Jadi oleh kerana kita membicarakan 27 darjat membezakan di antara orang sembahyang sendiri, maka dia kata orang yang datang ke masjid itu salah satu darjat yang daripada 27 itu ialah kerana berjalannya menuju ke masjid tempat berjemaah. Kerana kita tahu selangkah dia melangkah, diangkatkan satu darjat dan ampunkan satu dosa. Dia pergi kerana nak menuju untuk melakukan sembahyang berjamaah, ya, fardu, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia seperti kepala haji yang sempurna. Kepala haji yang sempurna apa dia? Haji yang mabrur lah. Haji mabrur ini tidak lain tidak bukan ganjaran ialah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan tuan-tuan, 5 kali sehari semalam kita buat begitu, dapat pahala haji. Tapi besok cuba bayangkan tuan-tuan, ada makhluk di padang mahsyar, di waktu dibicarakan oleh Allah Taala padang mahsyar, waktu ditimbang di mizannya, ada amalan buruknya lebih berat daripada amalan baik. Itu sebabnya Allah Ta'ala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala akan lihat walau sekecil mana amal baik yang dia buat, akan ditimbang. Allah Ta'ala akan lihat walau sekecil mana amal buruk dia yang dia buat, Allah Ta'ala akan timbang. Ada besok orang yang timbangan di padang mahsyar itu dengan amal kebaikannya, mereka akan dicampakkan dalam neraka. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ada di antaranya yang akan masuk syurga, ada masuk neraka melalui timbangan itu. Timbangan amal buruk dan juga amal baik dia. Ada juga dengan jana yang lain, ya, akan dimasukkan Allah Ta'ala dalam syurga. Sehingga kan ada orang yang tidak perlu dibicarakan pada mahsyar, mereka masuk ke syurga Allah Ta'ala itu terus direct. Di antaranya dikatakan ialah sebanyak 70,000 orang. Bayangkan tuan-tuan, ada tak kita akannya? Wallahu alam lah tuan-tuan. Cubalah kita bandingkan diri kita dengan para salafus salih dahulu, para sahabat Nabi. Nak tahu macam mana? Kita bacalah sejarahnya. Kalau kita baca, sangatlah kita rasa terlalu kerdil. Kalau kita tengok amal ibadat iman kita itu berbeza di antara langit dan bumi. Saya tak merasakan bangga diri saya. Kita ni sama-sama lah untuk kita muhasabah diri kita demi untuk keselamatan kita dalam akhirat nanti. Kemudian seterusnya tuan-tuan, yang ketiga dikata berdoa masuk masjid. Baca tak doa? Tuan-tuan, istilah masjid saya dah baca dulu. Apa dikatakan dengan masjid? Sudah kan? Kalau tak baca lagi, bacalah daripada Pejabat Mufti ada. Dan dulu saya kata ada pendapat daripada Ketua Guru Haji Muhammad Nuruddin Malbu Al-Banjari Al-Maki memberi pengertian masjid. Ya, tak payah saya baca lagi lama-lama ni lah. Jadi maknanya surau ini kalau ikut yang dikatakan itu sempurna dah semayang yang 5 waktu berjamaah. Ada dah aktiviti agamanya. Ya, cuma satu tu dia wakafkan ke tidak. Kata Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari mengatakan, tanah ni dia wakaf ke tidak, yang nak jadikan dia masjid mestilah tanah wakaf zan. Kalau tuan-tuan tak payahlah pergi tanya dengan Haji Daud, nak tanya jatah kuasa. Tuan-tuan kena tengok ni surau ni
Boleh tak sembahyang tahiyyat masjid? Boleh tak i'tikaf? Nak tengok dia ni tanah dia wakaf ke tidak. Kalau tak, tak boleh. Zan saja tuan-tuan. Sangkaan kita ini memang didaftarkan, ya, takkanlah dibangunkan, takkan dibongkarkan lagi. Inilah tapaknya. Kalau menaikkan derajatnya mungkin macam setengah surau, asalnya Jumaat, surau biasa, dia naik surau Jumaat. Macam dulu kita dengar Muhammadiyah masjid surau kan, dah diangkat daripada masjid. Mudah-mudahan tempat kita jadi gitulah. Tapi Islam masjid ini tempat kita di Mekah semuanya masjid. Kalau perjalanan kita daripada Mekah ke Madinah, ke lain tempat, ke Taif dan sebagainya, itu ada masjid-masjid kecil. Tapi ada setengahnya mereka tak Jumaat di situ. Tapi mereka semuanya kalau didirikan jamaah itu namakan masjid. Tapi bila mana Jumaat, mereka akan bertumpu pada sesuatu masjid yang ditentukan. Tapi kita di Malaysia ini ada surau, ada masjid. Sedangkan surau itu dengan masjid kadang-kadang sedikit bezanya, dia sekisar Jumaat saja. Tapi di segi lain kadang-kadang ada surau yang menyelah hebat dia punya aktivitinya. Tak apalah. Tapi kedudukannya bagaimana, itu dikatakan oleh Nuruddin tadi itu. Tuan Nuruddin mengatakan, kita zanlah mengatakan bahawa kalau tapaknya itu sudah diwakafkan, maka tanah itu disempurnakan tempat itu untuk melakukan ibadat sembahyang 5 waktu khususnya, maka boleh kita tahiyatul masjid dan boleh kita beriktikaf dalamnya, ya. Jadi tuan-tuan, gunakanlah akan apa yang telah diperkatakan itu. Kemudian dia kata keluar berjemaah dengan wuduk seperti pahala melakukan haji. Tadi saya kata dah. Jadi kita nak datang tempat berjemaah ni, di rumah kita kena berwuduk. Ya, kata Rasulullah, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fa ajruhu ka ajril hajj al muhrim. Daripada Abu Umaymah, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk melaksanakan salat berjemaah dalam keadaan berwuduk, maka ganjaran pahalanya seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji. Ya, ini Nabi sabda tuan-tuan. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diperkatakan oleh Nabi itu dia merupakan juga wahyu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berbentuk hadis, ya. Hadis itu ada hadis kursi, ada hadis yang biasa yang kita baca tu. Baik. Satunya keluar berjemaah dalam jaminan Allah taala. Apa Allah taala kata dalam hadis ini? Nabi berkata, dia kata seorang lelaki yang keluar daripada berperang, itu kita dah baca tadi, keluar untuk berjemaah dikira berada salat sehingga kembali ke rumah. Ni ini nak memberitahu kepada kita supaya kita bersemangat, gembira, suka, ya. Kerana tadi saya tak habis cerita timbangan tadi kan. Dah habis belum? Timbangan tadi dah, ya. Timbangan daripada masyarakat nanti akan ditimbang, ya. Maka kita ni nanti pahala banyak ni. Di dunia ini dikatakan barang siapa yang buat berniat nak buat keburukan, dia tak tulis lagi. Barang siapa yang berniat nak buat kebaikan, dah tulis 1. Barang siapa yang melakukan kebaikan itu akan ditulis 10 sampai kepada 700 kali ganda. Betul tak? Cuba bayangkan tuan-tuan, ada juga di kalangan kita manusia dan besok di padang mahsyar itu, bila ditimbang masih lagi rendah di timbangan apa dia? Timbalan amal baiknya, sedangkan Allah Taala jadi dia berganda-ganda dalam dunia. Apa sebabnya? Dia tak melakukannya lah. Kalau solat jemaah tadi Nabi kata sembahyang berjemaah seorang itu 1 ataupun 9/10 sehingga 0/10. Tapi sembahyang berjemaah itu 27, malahan bertambah lagi. Tapi kita menafikannya, kita tak nak, ya, kita anggap itu remeh sebagainya, maka besok kita kehilanganlah sebahagian besar pahala yang sepatutnya dapat kita letakkan dalam timbangan neraca kebaikan, tetapi tak dapat. Maka memberatlah ke arah timbangan keburukan, maka pada ketika itu kita merasa kerugian. Allah Ta'ala kata mereka akan diumankan dalam neraka hawiyah. Hawiyah, baca ya dalam surah apa tu? Surah Al-Qariyah kan. Baik. Kemudian Nabi berkata juga, dia kata Nabi bersabda, saya nak bagi cepat sikit. Suatu hari Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, Qasim, Nabi bersabda, dia kata bila seorang kamu berwuduk di rumah, ingat wuduk di rumah selalu, ya, jangan sampai sini baru nak wuduk, tapi kalau batal wuduk janganlah. Berwuduk di rumah, kemudian dia datang ke masjid, maka dia dikira sentiasa berada dalam salat sehingga dia kembali ke rumah. Dikira daripada melangkah daripada rumah, tuan-tuan. Melangkah daripada rumah
sampai ke masjid, ni masih dikira dalam sembahyang, sampai pula balik. Tuan-tuan ni digandakan bermacam-macam ni. Tadi tuan-tuan datang sini bukan hanya sekadar berjamaah, dah siap wiridnya, dah siap doanya, duduk dalam majlis ilmunya. Itu yang dikatakan berganda-ganda lagi. Sedangkan malaikat berduyun-duyun sampai ke langit sana mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Hari ni kita dengarlah. Bila dengar tu, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, dan juga kita yakin dan percaya. Kalau kita tak yakin, tak percaya, itulah tak boleh nak mengubah diri kita untuk nak buat kebaikan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun begitu, ini hanya kita dengar dan kita yakin. Tapi bila mana kita beribadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala anugerahkan nanti tergantung pada Allah Taala, ya. Tapi kita patuh kepada apa yang Allah Taala perintahkan. Nabi juga bersabda, dia kata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah bergembira pada pejalan kaki ke masjid pada waktu malam gelap gelita." Kita ni dah diterangi, tapi sifat malam tu memanglah malam, tak apalah. Sifat malam tu memang gelap, tapi kita dah dicahayakan. Dicahayakan. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak, bercahaya-cahaya. Cahaya ini satu yang baiklah. Allah Ta'ala berfirman, cahaya mereka memancar di hadapan dan di belakang, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami." Nuruhum yas'a baina aydihim bi aymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Surah At-Tahrim ayat yang ke 66, ya. Baik, seterusnya tuan-tuan, An Buraidah qala Rasulullah sallallahu Basyiril masyaina fi zulmin. Dah sudah tadi berkaitan dengan kegelapan tadi. Tempat dalam syurga untuk orang yang pergi ke masjid dan kembali darinya. Nabi bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid untuk salat berjamaah dan kemudian kembali ke rumahnya, nescaya Allah Ta'ala akan menyediakan satu tempat untuknya di syurga setiap kali dia datang dan pergi ke masjid. Cuba bayangkan bagaimana hebatnya kediaman dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang memerintah langit dan bumi. Itulah kelebihan diberikan untuk mereka yang pergi dan pulang dari masjid. Lantaran itu, cuba bayangkan alangkah besarnya pahala ganjaran yang akan diperolehi oleh mereka yang salat berjamaah. Bayang tuan-tuan, banyak dah kita baca ni. Kalau nak kumpulan banyak lagi Nabi telah memberitahu, beri bayang semangat. Itulah kalau kita tengok para sahabat Nabi, para saleh, sahabat saleh, memang dia pulun habis-habis salat tuan-tuan, ya. Orang yang datang tempat berjamaah ini, khususnya surau dan masjid ini, dia kata orang sebagai orang yang menziarahi Allah. Apa sebabnya? Nabi berkata, dalil yang menunjukkan betapa besarnya kelebihan salat berjamaah di masjid ialah hadis Nabi diriwayatkan At-Tabrani mengatakan an Salman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fi baitihi fa ahsana al-wudu summa atal masjid fa huwa zairullah wa haqqun 'alal mazur ay yukrim az-zair. Daripada Salman radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, sesiapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia menyempurnakan sebaik-baiknya wuduk itu, kemudian dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, maka dia sebenarnya telah datang untuk menziarahi Allah, ya. Justru dia menjadi tanggungjawab ke atas orang yang menziarahi, menghormati tetamunya. Allah menghormati orang yang berkunjung ke masjid, kerana bumi Allah Ta'ala ini, kerana masjid-masjid Allah Ta'ala di bumi itu ialah, kerana rumah-rumah Allah di bumi itu ialah masjid. Masjid. Jadi kita gembirakan juga berada dalam ni, aman, damai, kapet, ada aircon, ya. Dan kita dapat menjalinkan hubungan ukhuwah, persahabatan, sebagainya. Kalau tak di mana, tak ada suasana yang begini. Suka gembirakan, ya, suka gembirakan. Kita kena latih lagi, kita latih, ya, supaya kita kerap berada. Kadang-kadang orang tak mau tuan-tuan,
Sekadar datang jemaah balik, Kang mungkin nak datang isyak, itu antara dua je. Yang lain tu Allah alam lah. Cuba kita latih duduk sedikit, duduk masih ilmu. Kerana kalau tanpa ilmu, bayangkan tuan-tuan, kalau akidah berkaitan, kalau tak ada ilmu, akidah kita, akidah yang dikatakan apa? Akidah kita ikut orang, ya. Kita ikut orang saja, maka dianggap tidak sah akidah kita tu. Mesti akidah kita berdiri di atas ilmu yang kita tuntut, ya. Kemudian dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an bin Maimun qala kana ashabu Rasulullah sallam yaqulun inna buyutallah fil ardil masajid wa inna haqqan 'ala Allah an yukrim man zarahu fiha. Sama jadi saya baca tadi, Nabi kata sungguhnya rumah-rumah Allah di bumi, muka bumi ialah masjid. Justru menjadi tanggungjawab di atas Allah Taala memuliakan mereka yang datang menziarahi di masjid. Itu sebabnya kita tengok masjid ini mesti ada orang yang duduk dalamnya, adab-adab yang tertentu. Ada orang dia larang untuk masuk ke masjid. Ada adabnya, kebersihannya kena jaga seelok-eloknya, ya. Selain daripada hadis tersebut, ada juga yang dikatakan daripada bin Maimun, katanya masjid-masjid merupakan rumah-rumah Allah di muka bumi. Justru itu menjadi tanggungjawab kata orang yang menziarahnya memuliakan para tetamunya. Siapa dia? Allah yang memiliki, maka Allah Ta'ala akan memuliakan para tetamu kita ni. Allah memuliakan kita, tuan-tuan. Di dunia pengasih, Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Begitu sekali Allah Ta'ala ini meletakkan kita ni di alam dunia. Jangan besok pada akhirat Allah Ta'ala murka semurka-murkanya. Bila mana kita di dunia tak berjaya menjadi orang yang benar-benar beriman, bertakwa, beramal saleh, ya, setelah Allah Ta'ala bukakan seluasnya pintu kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, tetap juga kita derhaka pada Allah, maka itulah nanti Allah Ta'ala akan murka semurka-murkanya. Jangan lagi kita dakwa-dakwi kenapa Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka, kenapa aku ni diseksa dalam kubur. Tak ada dakwa-dakwi lagi. Kalau kita baca Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha mengasihani. Bayangkan, Ar-Rahman, Allah Ta'ala maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha pengasihani. Bayangkan tuan, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penerima taubat. Bayangkan tuan, Allah itu, ya. Begitu sekali Allah Ta'ala itu mengatakan dirinya kepada makhluk, ya, zatnya pada makhluk ini. Siapa Allah Ta'ala itu kepada kita sehingga dia sanggup mengatakan dia maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun lagi maha penerima taubat. Azan je, kita bagi azan, kemudian kita sambung sikit, kita berhenti kerana Muslimah pun ada kuliah malam ni, insyaAllah. La tuqliful mi'ad. Siapa yang berdoakan begitu, satu doa lepas azan, satu doakan Nabi tadi itu, orang itu akan mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala Nabi pada kiamat nanti. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga selawat di antara azan dengan doa itu. Kerana selawat yang kita baca sekali, maka Allah Ta'ala limpahkan rahmat pada kita 10 kali. Ada orang tu baca doa, dia tak selawat dulu. Kena selawat dulu. Baik. Al-Hafiz Al-Hajar telah mengatakan juga berkaitan dengan bezanya orang sembahyang sendiri itu dengan orang berjamaah, ialah orang datang ke masjid ataupun tempat berjamaah, dia akan baca doa masuk masjid. Jadi rumah tak adalah, ya. Maka Ibn Hajar berkata mengenai kelebihan keempat, iaitu membaca doa ketika masuk ke masjid. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma atini nura. Cahaya. Nabi kata apa dia? Setelah azan dikumandangkan oleh muazzin, maka kita pun keluar daripada rumah untuk ke masjid, maka baca doa. Maksudnya, wahai Tuhanku, doa yang saya sebutkan itu, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lidahku, jadikanlah cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di belakangku, cahaya di hadapanku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku cahaya. Cahaya ini satu yang baik, yang menerangi. Yang tak ada cahaya dalam kegelapan. Kalau ibaratkan cahaya yang macam ni, tuan-tuan, kalau cahaya ni sajalah, tak ada apa jadi kita. Kelang kabut kita, habis kita langgar dinding, tiang semua kita langgar, kan? Tak ada cahaya langsung. Tapi bila mana ada cahaya, cuma pedang, tuan-tuan. Tak ada pun kita terlanggar tiang nak keluar, dapat cari pintu, dapat jumpa kawan sebagainya, itu namanya cahaya. Maka tadi itu
kita doa pada Allah Ta'ala supaya dia kurniakan cahaya itu kepada kita. Dia kata lidah kita, hati kita cahaya, pendengaran kita cahaya, penglihatan kita cahaya, belakang kita cahaya, depan kita cahaya. Jadikan keseluruhan hidupku adalah dalam keadaan bercahaya. Wah, hebat. Kalau tak hafal lagi, saya kata buka je Google. Dulu susah tuan-tuan, nak cari kitab pun susah nak dapat. Nak belajar tak hafal-hafal, hari ni buka je. Doa nak pergi masuk masjid, doa nak keluar masjid. Jangan kita abaikan. Dalam Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya ilmu untuk kita mudah belajar Quran ke, beragama ke, sebagainya. Jangan kita semuanya belajar di situ, salah ya. Tak betul. Kita dah ada belajar, dah berguru dah. Itu sebagai kita nak ulang kaji dan kita nak memahami, nak mengingatkan balik. Baca doa tu. Semua doa-doa yang diajarkan itu merupakan kebanyakannya datang daripada Nabi, sunnah Nabi. Bagi siapa? Nabi mengatakan di akhir zaman di mana orang tidak begitu suka lagi nak melakukan sunnah Nabi, tapi orang itu melakukannya, maka dia akan dapat pahala seperti 100 syahid. Ya Allah tuan-tuan, 100 syahid. Mari kita cari apa juga sunnah Nabi, makan ke, minum ke, tidur ke, berpakaian ke, sebagainya. Kita ikut sunnah Nabi. Betapa besarnya orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi dalam kalangan akhir zaman ini. Orang tidak menghiraukan lagi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tadi termasuklah doa keluarnya masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Bila nak kula, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ada juga dalam bentuk-bentuk yang lain doa-doa itu, tuan-tuan cari. Ya, itu memang salah satu daripada berbezanya orang datang berjamaah dengan orang yang tidak datang. Orang yang tidak datang, dia tak ada doa yang dia nak baca. Dalam perjalanan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basri nura, tak ada baca. Dia tak berjalan. Nak buka pintu, nak masuk masjid, Allahumma jalni fi Allah maftahli abwaaba rahmatik, tak baca. Nak keluar tak ada, sebab dia tak pergi. Itulah yang tak ada benda dia dapat, hanya satu dan kurang lagi, ya. Kemudian dia katakan orang datang berjamaah dapat solat sunat tahiyatul masjid. Di rumah tak ada juga. Datang masjid tahiyatul masjid. Tapi ingat, kalau dah dekat-dekat, kita ni dah ada jam digital, tinggal 1 minit lagi di surau ni tak apalah, kadang-kadang dilewatkan sikit tak apa ya. Tapi kalau tepat, tempat-tempat yang tertentu tepat, cukup je masa azan, dia azan, cukup je masa nak qamat, dia qamat. Kalau kita dah rasa-rasa dah nak qamat dah, ya, jangan kita lakukan sembahyang sunat lagi pada ketika tu. Tapi kalau ada masa 3 minit ke 2 minit kalau sempat, buatlah. Jadi oleh demikian, kalau kita masuk berdiri je. Bila mana kita sunatkan sembahyang fardu nanti tu, dengan sendirinya sembahyang fardu yang kita dirikan itu dapat juga pahala kita sembahyang tahiyatul masjid. Tapi dengan syarat yang kita duduk dululah, ya. Kemudian macam mana pula qabliyah yang tak sempat, ya. Subuhnya tak sempat, masuk-masuk imam dah angkat takbir, orang dah qamat, zuhur pun begitu. Tak apa tuan-tuan, sembahyang subuh tak dapat nak lakukan sembahyang sunat fajar itu, lepas sembahyang subuh itu buat saja aku salat sunat subuh 2 rakaat. Nabi suruh kita buat begitu, ya, lepas sembahyang subuh. Dan zuhur pula tak dapat. Nanti lepas daripada sembahyang zuhur itu, kerana sebelum zuhur itu ada 2 atau 4 rakaat. Sabar rajin buat 4, 2 muakkad, 2 ghair muakkad. Tak dapat 4 rakaat, tak dapat 2 rakaat. Lepas sembahyang zuhur nanti, kerana lepas zuhur itu ada 2 rakaat muakkad yang dituntut, 2 rakaat lagi ghair muakkad. Buatlah kalau dapat. Kalau nak buat yang 4 boleh buat 8 buat lepas daripada sembahyang zuhur. Kalau nak buat dua-dua boleh. Kalau nak buat dua buat muakkad selepas zuhur, 2 lagi buat muakkad yang sebelum zuhur. Kerana muakkad tu dituntut besar pahalanya. Itu dia. Saya rasa dah qamat orang ada ngaji ke dalam ni kan. InsyaAllah lah kita sambung ni kemudian lah boleh. Baru 5 tuan. Dia baru 27 ni. 27. Agaknya celoteh saya panjang kot. Baca 5 minit lebih kan. Tak apa ya. Tak apa. Kalau baca lurus nanti kita kena kaitkanlah kan penguraian-penguraian tu. InsyaAllah kita akan baca lagi di masa ke semasa berkaitan ini. Kalau ada hukum hakam berkaitan sembahyang ke, berkaitan berjamaah ke, tuan-tuan silalah. Sama ada nak bertanya ke, ataupun kita mukakan persoalan di mana-mana, insya-Allah kita akan sama-sama cari bagi menyelesaikan masalah-masalah itu. Jangan malu, jangan segan.
kerana kita nakkan ibadat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang banyak menyembunyikan, saya tuan-tuan pergi satu tempat nak memulakan, saya tanya baru nak mula. Hari ni saya datang mula-mula, saya nak tanya dulu lah, boleh tak bagi nama-nama perbuatan dalam sembahyang? Jangan. Apa saya? Rukun ni antara nama-nama, betul lah tu. Ini apa? Letak sini apa nama dia? Lepas tu apa nama dia? Diri ni apa nama dia? Rokok tu apa nama dia? Bacaan merokok tu apa nama dia? Nak turun daripada rokok ke, daripada berdiri ke rokok tu apa nama dia? Daripada rokok dan tidak tu apa nama dia? Apa nama dia? Kalau tuan tahu. Daripada rokok ke tidak apa nama dia? Daripada rokok ke atidal, orang beri nama apa? Selalu kita nak bertakbir kan. Takbir itu ada dua, takbir itu ihram, lagi satu takbir intiqalan. Tapi bila nak rokok pergi ke atidal tu lain pula, tak ada Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Apa dia? Nama dia? Janganlah uji ustaz. Bukan uji. Namanya tasmi', betul tak? Sami Allahu liman hamidah, itulah dikatakan kisahnya ialah Sayyidina Abu Bakar tergesa-gesa nak pergi berjamaah. Ini kisahlah dia khabarkan itu, ya. Bila datang ke masjid, sempatlah pada waktu itu Nabi dah hampir nak rokok, alhamdulillah, dia kata. Maka datang malaikat kepada Nabi yang mengimamkan sembahyang itu, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Allah Ta'ala mendengar bagi siapa yang memujinya. Kerana ucapan Sayyidina Abu Bakar itu alhamdulillah tu makna segala puja bagi Allah. Maka semenjak daripada itu, bila bangun daripada rokok ke i'tidal, diucapkan apa dia? Sami Allahu liman hamidah. Itu dia ceritanya, ya. Sekali itulah malam itu yang baik datang Allah. Silap itu kelemahan saya, pertuan perempuan, maaf. Pada sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr.